yang lebih teruk tadi disebut terbengkalai, rumah tak siap, penjanjian pinjaman tetap berjalan. Itu cabaran yang kita hadapi ketika inilah. Cuma kalau soalan khusus untuk LPPSA, sekiranya kalau Yang Berhormat ada contoh yang spesifik tadi, di peringkat kementerian memang kita mampu untuk keluarkan pengesahan bahawa syarikat ataupun projek itu bermasalah, dan melalui pengesahan itu kelaziman ketika ini untuk LPPSA kita boleh berunding. Cuma bebanan kami untuk berunding dengan pihak bank itu lebih mencabar sebabnya adalah pihak swasta. Tetapi merujuk kepada pertanyaan Yang Berhormat bagaimana untuk kita kurangkan masalah ini, kerana itu ketika ini bila kita bentuk jawatankuasa yang melihat projek swasta yang sakit ataupun terbengkalai ini, peranan kami ketika ini lebih memfokuskan kepada projek sakit untuk kita kekang mereka jatuh terbengkalai. Kerana bila dah terbengkalai itu prosesnya memakan masa yang sangat panjang. Apabila projek itu sakit, kita cuba cari jalan untuk dia lancarkan kembali. Jadi kalau ikut statistik yang saya kongsikan dari semasa ke semasa tiap-tiap bulan, bulan ini pun dah meningkat sehingga 481 projek sakit. Tapi kalau kita tak rawat yang sakit ini, kalau semua ini masuk jadi terbengkalai, yang kita masih pegang pada 112 dari 112, urusannya lebih rumit. Tetapi bila telah terbengkalai, itu bermaksud membuka ruang yang baru untuk kita runding balik. Kalau dah masuk proses mahkamah tadi, rujuk kepada soalan asal daripada YB Selayang, bila dah masuk proses mahkamah, maka ada proses likuidasi. Jadi kita cairkan aset itu, lunaskan dulu hutang-hutang yang ditanggung pemaju asal untuk membolehkan rancangan bagaimana untuk seterusnya lah. Cuma peringatan di luar sana, sebab saya berjumpa ramai dengan pembeli yang memberi keluhan, nak tak nak bila kita masuk perjanjian itu, tanggungjawab nak siapkan rumah itu di tangan pemaju. Kalau pemaju tak buat kerja, yang terjadi beban, tak kira siapa kerajaan, kita kena bantulah. Pandangan saya, kita kena bantu. Maka sebab itu, untuk tujuan projek terbengkalai, memang kami tengah teliti. Daripada 112 tadi, yang disebut 50 dah masuk proses pelikuidasi, satu di bawah receiver manager. Cuma yang ada statik itu pun masih besar. Jadi yang ini memang bagi saya ruang masa untuk cuba stabilkan dulu projek-projek sakit yang dijangka terus meningkat ini. Memang kami tengah cuba sedaya upaya, dan bila keadaan itu dah mula reda sedikit, insya-Allah saya akan tengok dengan lebih mendalam projek-projek terbengkalai yang masih belum diuruskan, yang dah bertahun-tahun lamanya. Contoh last sekali, nanti insya-Allah Datuk Yang Dipertua, minggu depan pun saya akan turun macam satu projek di Johor, terbengkalai 23 tahun. Jadi yang ini memang kita kena tengok dan cari jalanlah bagaimana untuk kita bantu. Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, tadi adalah soalan yang terakhir. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawapan lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat yang terlibat. Usul di bawah Peraturan Masyarakat 18 dalam kurungan 1 oleh Yang Berhormat Tanjung Karang. Yang Berhormat Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Usul menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 oleh YB Tanjung Karang. Tuan Yang Dipertua, saya memohon mengemukakan usul di bawah Peraturan 18.1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat untuk merundingkan berkenaan insiden keracunan akut nikotin melibatkan seorang kanak-kanak berumur 2 tahun dari Bera Pahang. Usul ini merupakan perkara tertentu berkait dengan bahan nikotin yang telah bebas digunakan oleh rakyat termasuk kanak-kanak ekoran dari pengecualian nikotin dari Akta Racun 1952 oleh Menteri Kesihatan itu sendiri. Usul ini melibatkan kepentingan orang ramai kerana bahan nikotin boleh disalahgunakan oleh sesiapa sahaja termasuk bayi, kanak-kanak, budak-budak sekolah, wanita dan termasuk juga wanita yang mengandung. Masyarakat dan rakyat di luar sana akan menyangkakan bahan nikotin ini adalah selamat, bebas digunakan, tidak perlu ditakuti dan langsung tidak berbahaya. Usul ini berkehendak disegerakan
Memandangkan bahan nikotin telah berada dengan bebas di pasaran dan tidak ada sebarang undang-undang yang mengawal penggunaannya. Tanggapan salah akibat pengecualian nikotin dari Akta Racun 1952 oleh Kementerian Kesihatan ini menyebabkan masyarakat tidak lagi berhati-hati dalam penggunaannya dan boleh menyebabkan banyak lagi kes-kes keracunan ataupun e-cigarette or vaping product use associated lung injury, EVALI, kepada kanak-kanak ataupun orang tua nanti. Mungkin kes kanak-kanak berumur 2 tahun ini adalah permulaannya dan sebagai tip of the iceberg. Serta mungkin banyak lagi kes-kes yang lebih teruk, parah akan terjadi kepada rakyat Madani pada masa-masa hadapan. Siapakah yang akan dipersalahkan atau harus mengambil tanggungjawab penuh di atas bencana nikotin ini nanti? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Yang di-Pertua telah menerima satu pemberitahu usul bahawa di bawah Peraturan Mesyuarat 18 dalam braket 1 oleh Yang Berhormat Tanjung Karang sebagaimana yang telah dibacakan tadi pada hari Khamis 8 Jun 2023. Teks usul itu adalah seperti dibacakan oleh ahli Yang Berhormat Tanjung Karang sebentar tadi. Ya. Ini saya mencelah sedikit bagi yang tidak faham, inilah peraturan yang akan berlaku ya, dalam mengusulkan perkara 18.1. Ya. Bagi membolehkan perkara ini dipertimbangkan oleh mesyuarat, Tuan Yang di-Pertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu tertentu. Syarat yang kedua ia adalah bagi kepentingan orang ramai. Dan syarat yang ketiga ialah ia berkendakkan disegerakan. Dengan sedemikian, Tuan Yang di-Pertua telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa pertama, tertentu. Perkara ini adalah perkara yang tertentu sebagaimana dikehendaki. Kedua, berkepentingan orang ramai. Ia adalah bagi kepentingan orang ramai seperti kita diputuskan. Dan yang ketiga, berkehendakkan disegerakan. Perkara ini juga perlu disegerakan. Dengan sedemikian, 3 lim ini telah menepati. Oleh yang sedemikian, Tuan Yang di-Pertua membenarkan usul ini untuk dirunding pada hari ini di dalam kamar khas pada jam 2.30 petang ini juga. Terima kasih. Rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan perkara yang berhubungan dengan kawalan ke atas penjualan dan pembelian produk tembakau, bahan merokok, produk pengganti tembakau dan peranti perongkok demi kesihatan awam untuk melahirkan suatu generasi baharu yang bebas daripada pengaruh apa-apa produk tembakau, bahan merokok, produk pengganti tembakau dan peranti merokok dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengannya. Yang Berhormat Menteri, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa berdasarkan Peraturan Mesyuarat 54.1 Yang di-Pertua, suatu usul bagi menyerahkan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan untuk membuat syur-syur bagi meneliti peruntukan generasi penamat rokok dan peruntukan yang berkaitan. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk menjelaskan keperluan rang undang-undang ini untuk dirujuk kepada JKPK Kesihatan. baik Yang Tuan.
Tuan Yang Dipertua, Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 ini merupakan satu rang undang-undang baharu yang mengambil kira syur-syur sebagaimana perbincangan di dalam jawatankuasa pilihan khas tahun yang dahulu iaitu tahun 2022 serta pertambahan pindaan terbaru berkaitan generasi penamat rokok. Rang undang-undang ini telah dibentangkan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri dan mendapat persetujuan untuk dibentangkan ke Parlimen. Pembentangan bacaan pertama RUU ini menunjukkan bahawa kerajaan komited untuk melaksanakan rang undang-undang ini. Penyediaan Blue Bill di atas meja yang berhormat semua membuktikan komitmen kerajaan. Namun mengambil kira sesi libat urus bersama pihak jawatankuasa pilihan khas kesihatan pada 6 Jun lepas, juga ahli-ahli parlimen, badan profesional dan badan-badan bukan kerajaan, terdapat permintaan agar beberapa perkara dilihat dan diperhalusi secara lebih lanjut Yang Dipertua. Oleh kerana itu, rang undang-undang ini adalah sangat penting. Sokongan tidak berbelah bagi daripada semua pihak adalah perlu. Oleh itu, KKM mencadangkan rang undang-undang ini dirujuk kepada JKPK Kesihatan bagi penelitian lanjut di mana jawatankuasa ini berfungsi sebagai mekanisme semak dan imbang yang akan mengambil kira pandangan daripada semua pihak. Saya ingin menegaskan Yang Dipertua bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus komited bagi memastikan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam ini dapat diluluskan dalam masa yang terdekat demi generasi masa depan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Sebentar. Yang Muhammad Tanjung Karang faham apa yang berlaku tadi? Tuan, saya mohon mencelah. Saya faham, terima kasih saya ucapkan. Cuma saya ingin bertanya sedikit, kenapa kita tidak bahaskan usul tersebut di dalam Dewan Yang Mulia ini? Kerana isu ini adalah isu berkepentingan awam. Rakyat di luar sana perlu tahu apa yang berlaku. Jadi saya cadangkan adalah lebih baik kalau usul tersebut dapat kita bahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Tanjung Karang. Yang Berhormat Tanjung Karang boleh baca di sini atau membaca di luar, ya, peraturan 43, ya, kemudiannya baca peraturan 100, baca 99 dan baca 99A. Keputusan adalah muktamad. Perkara yang diusulkan telah diputuskan Yang Dipertua untuk dilaksanakan di Kamar Khas sebagaimana peraturan 17. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Speaker. Peraturan, jika peraturan saya layan. Ya, ini sebab Menteri Kesihatan dia pergi baca panjang. Yang Berhormat. Rang undang bacaan kali pertama pendek saja. Tapi dia baca penjelasan. Apakah Yang Berhormat boleh di bawah peraturan mana dia baca penjelasan begitu panjang? Arau, saya telah baca sebahagian peraturan itu kepada Yang Tanjung Karang. Keputusan telah dibuat. Yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan. Faham. Telah dalam aturan urusan mesyuarat telah saya nyatakan tadi, telah diputuskan Yang Berhormat, keputusan telah dibuat, saya membenarkan Menteri untuk menjelaskan. Oh, ya, Speaker benarkan. Terima kasih. Hebat. Dahsyat. Sama. Ya. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Menteri Kewangan, silakan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang pasaran modal dan perkhidmatan (pindaan) 2023. Rang undang-undang bernama Sewaktu Akta untuk meminda Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Baik, bacaan kali kedua bila? Pada mesyuarat kali ini, Tuan. Baik. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas usul Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk membahaskan kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19. Okey. Saya belum baca lagi. Saya minta Yang Berhormat Sri Aman untuk menyambung berucap. 6 minit lagi. Terima kasih Yang Dipertua. Saya akan menyambung kembali perbahasan saya mengenai kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19. Dan saya kurang mendengar tadi Yang Berhormat Speaker Yang Ketua memberi saya masa 6 minit ya. Terima kasih. Puan Yang Ketua, saya lebih memilih membincangkan kertas putih pengurusan perolehan
vaksin COVID-19 seperti yang saya katakan semasa berbahas pada hari Khamis lepas dengan berpandangan terbuka. Walaupun yang betul saya ataupun kami telah melalui pelbagai peristiwa sedih dan menyayat hati, apatah lagi kami di Parti Rakyat Sarawak ketika itu dan sekarang masih terkesan dengan kehilangan pucuk pimpinan kami, Presiden Parti Rakyat Sarawak ketika itu, mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Walaupun mendiang ketika itu sebelum dia meninggal, dia telah pun mendapatkan dos kedua, namun masih juga tewas kepada penyakit COVID-19. Jadi saya sebut nama beliau tanpa niat jahat, cuma ingin mengingati mendiang. Tuan Yang Tua, Puan Yang Tua, kehilangan itu masih terasa oleh semua ahli PRA setanah air, apatah lagi keluarga terdekat beliau. Dan seperti yang dikongsikan oleh Pasir Gudang semasa Yang Berhormat berbahas hari Khamis lepas, ramai rakyat Malaysia yang mengalami keadaan seperti yang telah saya nyatakan tadi. Kehilangan orang tersayang, suami, isteri, ibu, bapa, adik-adik dan sebagainya. Hinggakan kes kematian di negara kita berdaftar secara rasmi di negara ini mencecah lebih kurang 37,000 setakat April 2023. Puan Yang Tua, memandangkan laporan PAC, laporan PEC telah menyatakan perolehan vaksin COVID-19 telah pun mematuhi prosedur, maka saya ingin juga bertanya sama ada kandungan kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19 ini merangkumi atau berhala tuju ke arah penghasilan vaksin tempatan, membuat vaksin kita sendiri di negara ini. Saya rasa, Puan Yang Tua, penghasilan vaksin tempatan ini tidak mustahil dan seharusnya dilaksanakan sambil kita membangunkan ekosistem vaksin tempatan, dan kita juga mesti berusaha untuk membuat atau menghasilkan segala peralatan perubatan sebagai usaha dalam menangani atau bertindak balas terhadap wabak COVID-19 ataupun apa jua pandemik pada masa yang akan datang. Puan Yang Tua, saya juga berpendapat sedemikian kerana saya rasa negara kita harus ada langkah ke depan ataupun moving forward plan dengan izin, termasuk proses perolehan memandangkan kos memperolehkan vaksin COVID-19 dari negara-negara berkenaan begitu tinggi, begitu mahal. Jadi apa salahnya jika kita maju ke hadapan dengan menghasilkan vaksin buatan sendiri di negara kita Malaysia ini. Oleh demikian, Puan Yang Tua, saya juga ingin bertanya, apakah langkah mencegah ataupun persiapan kerajaan dari segi policy making yang lebih strategik berasaskan pengalaman yang kita telah lalui semasa wabak COVID-19 tempoh hari, agar kita lebih bersedia dan teratur menghadapi wabak tersebut di masa akan datang, di masa hadapan. Puan Yang Tua, walaupun Yang Tua telah memberi saya masa 6 minit, sebenarnya hari Khamis lepas saya hampir landing lah, tapi apa boleh buat oleh kerana Dewan kena ditangguhkan pada pukul 5.30 petang, maka saya terpaksa berhenti. Jadi saya akhiri perbahasan saya, Puan Yang Tua. Saya juga mohon agar pihak kementerian perjelaskan, iaitu berkenaan dengan nilai produktiviti ataupun impak positif dari hasil program vaksinasi negara kepada rakyat kita, iaitu rakyat Malaysia setakat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Aman. Saya jemput Yang Berhormat Tangga Batu dalam masa 7 minit. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua,
Pertamanya, Tangga Batu ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan dan pasukan petugas yang menyediakan kertas putih perolehan vaksin COVID-19 yang Tangga Batu rasakan sangat komprehensif dengan izin telus dan terbuka. Kita semua maklum bahawa novel coronavirus yang menjadi outbreak ataupun pandemik dengan izin dan memberikan kesan yang sangat memudaratkan di seluruh dunia, tidak seperti dua virus sebelum ini iaitu SARS dan juga MERS. Virus baru ini telah menyerang seramai 690 juta penduduk dunia serta telah meragut 6.89 juta nyawa di seluruh dunia. Sementara itu bagi kita di Malaysia seramai 5,40,87 orang yang telah dijangkiti dan menyebabkan kematian seramai hampir 36,000 orang seperti yang dilaporkan di muka surat 2. Bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia belum pernah mengalami wabak virus ini yang membunuh ataupun dengan istilah deadly virus dengan izin. Oleh itu, tidak ada satu vaksin ataupun SOP atau prosedur yang untuk dijadikan rujukan dan referens ketika wabak ini mula menyerang. Seperti yang dilaporkan dalam muka surat 1 perenggan 1.14 ringkasnya, pada permulaan tiada rawatan khusus tersedia untuk COVID-19. Saintis seluruh dunia bekerja keras untuk membangunkan vaksin dan rawatan baru penyakit ini. PKP terpaksa dilaksanakan bagi memendung penularan wabak ini dan ianya memberikan impak serta kos yang besar untuk ekonomi dan kesihatan mental rakyat. Strategi vaksinasi adalah satu keperluan yang memastikan sistem kesihatan beroperasi pada tahap optimum dan pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup rakyat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun negara kehilangan seramai 36,000 lebih nyawa dan mungkin ada di antaranya adalah keluarga dan sahabat andai kita, dan kita adalah di antara yang diselamatkan oleh Allah kerana tindakan dan respon yang diambil oleh kerajaan pada waktu itu. Walaupun ada laporan yang mengatakan bahawa berlakunya kelewatan penerimaan vaksin, namun kita sedia maklum bahawa bekalan vaksin di peringkat global adalah terhad di peringkat awalnya. Namun melalui strategi pemberian vaksin secara bersasar dan berfasa di peringkat awal dapat mengurangkan kadar mortaliti dalam golongan populasi yang berisiko dan berisiko mendapat komplikasi dan kematian sekiranya dijangkiti virus COVID-19. Tindakan ini harus dipuji. Seperti dilaporkan pada muka surat 10, sasaran 80% penduduk dewasa menerima 2 dos vaksin premier lengkap telah dicapai lebih awal iaitu pada bulan September 2021 berbanding sasaran awal yang diunjurkan pada bulan Februari 2022. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kalau kita melihat daripada graf ini jelas menunjukkan bahawa kadar kematian yang paling tinggi berlaku pada bulan Julai dan Ogos. Tetapi setelah kita mencapai herd immunity sebanyak 80% pada bulan September, kalau kita lihat graf ini menurun sebenarnya. Kadar kematian menurun. Walaupun berlaku sedikit kenaikan pada bulan Mac disebabkan oleh Delta dan sebagainya. Ini menguatkan lagi bahawa usaha kerajaan waktu itu yang dapat mencapai 80% herd immunity dengan ini ternyata berjaya menurunkan kadar kehilangan nyawa rakyat Malaysia amnya dan ahli keluarga kita khasnya. Dan kalau kita melihat daripada Global World Meter menunjukkan bahawa kadar kematian terus meningkat, terus tinggi daripada bulan Mac 2020 hingga kepada bulan Mac 2022. Ahli-ahli yang berhormat juga telah menilai, saya yakin ahli-ahli yang berhormat juga telah menilai keberkesanan program vaksinasi terhadap pengawalan penularan COVID-19 seperti graf yang dipaparkan di muka surat 67 laporan kertas putih perolehan vaksin. Tuan Yang Dipertua, walaupun ada ungkapan dan desas-desus yang mengatakan kerajaan gagal, tetapi secara statistiknya bahawa kerajaan Malaysia berjaya menguruskan pandemik dengan baik. Kalau kita lihat daripada graf yang dibuat oleh Lowy Institute yang berpusat di Jakarta, katanya dengan izin, Malaysia has been placed among the top 20 countries which have done well in managing COVID-19 pandemic according to the recent study in Australia. Malaysia bukanlah yang terbaik, tetapi kita dapat mengawal wabak ini dengan baik dan berjaya. Dari data World Meter yang memantau perkembangan dan penanganan virus ini telah merekodkan seperti berikut. Jika kita merujuk kepada kadar kematian bagi setiap 1 juta penduduk yang diterbitkan oleh World Meter, ternyata Malaysia berada di kedudukan ke-94 dengan purata kematian sekitar 1,118 orang bagi setiap 1 juta penduduk, iaitu 0.1%, sedangkan report daripada WHO mengatakan bahawa 3.4% kadar kematian di peringkat global.
Negara Peru menduduki tangga teratas dengan kematian tertinggi iaitu sekitar 6,661 nyawa bagi setiap juta penduduk dan diikuti oleh Bulgaria. Dan kalau kita melihat Amerika Syarikat berada pada kedudukan 15 dengan rekod kematian seramai 3,483 dan begitu juga negara-negara Eropah yang mencatat melebihi 2,000 orang. Sementara itu, sekiranya kita melihat statistik yang berdasarkan kepada jumlah kes, Malaysia berada pada kedudukan 107 dengan purata 153,000 kes bagi setiap juta penduduk, di mana kebanyakan negara-negara maju mencatatkan melebihi 200,000 kes termasuk Amerika. Baik, bagi anda yang baru saja bersama kami, ketika ini sedang berlangsungnya perbahasan kertas putih bagi pengurusan perolehan vaksin COVID-19 oleh Ahli Parlimen Tangga Batu. Dan juga sebelum ini, bacaan kali pertama rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 oleh Menteri Kesihatan dan juga rang undang-undang pasaran modal dan perkhidmatan pindaan bagi tahun 2023 oleh Menteri Kewangan. Dan juga sebelum ini, beberapa soalan sudah pun dijawab di dalam pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, iaitu sebanyak 11 soalan secara total, di mana kalau boleh saya kongsikan di sini oleh soalan pertama daripada Ahli Parlimen Tenggara yang dijawab oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Aiman Atirasamu, di mana beliau mengatakan sambutan orang ramai terhadap perkhidmatan sub-fertility LPPKN mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari segi orang ramai mengikut data statistik yang dikongsikan ataupun dikeluarkan dari tahun 1979 sehingga April 2023. Dan dari tempoh tersebut sebanyak 40,576 kes baharu dan 262,657 kes ulangan telah dicapai. Manakala jumlah kes baharu tahunan yang dianggarkan setakat ini adalah sebanyak 1,500 hingga 2,000 kes bagi setiap tahun. Dan ini menunjukkan perkhidmatan sub-fertility tersebut terus mendapat sambutan yang amat baik dan juga konsisten. Manakala kes ulangan boleh mencecah sehingga 9,000 kes bagi setiap tahun. Dan perkara itu turut membuktikan juga keyakinan rakyat ataupun pasangan-pasangan yang sudah berkahwin untuk terus mendapatkan perkhidmatan rawatan klinik sub-fertility LPPKN itu. Dan selain itu juga 95% pasangan mendapatkan rawatan adalah mereka daripada golongan yang berpendapatan sederhana dan juga rendah yang juga merupakan golongan sasaran. Dan selain itu juga beliau turut mengatakan bahawa melalui statistik berikut amat jelas bahawa objektif perkhidmatan sub-fertility LPPKN itu adalah tercapai. Dan sebelum itu juga boleh saya kongsikan di sini selain di TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my serta jangan lupa muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami di saluran berita RTM. Dan kini kami kembali semula ke Dewan Rakyat. Silakan. Tenaga terlatih bagi menghadapi kemungkinan pandemik akan datang. Dan yang akhirnya, kita mestilah membina sistem komunikasi yang bersepadu, berkesan dan efektif di antara rakyat, kerajaan, NGO dan ahli politik. Dan inilah kita melihat antara kejayaan yang direkodkan, dicatatkan oleh Australia dan juga New Zealand. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada individu seperti Dr. Suhaizali Abdullah, Dr. Nirmalah kerana mereka mengambil inisiatif untuk memberikan penerangan kepada rakyat sehingga program vaksinasi dapat diterima oleh rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua Kuala Selangor bangun untuk turut sama dan pertama-tamanya mengingatkan dirinya sendiri bahawa ada kata-kata ataupun pepatah dalam perubatan a pathologist is always right tetapi 24 hours late. Ya, seorang pakar forensik patologi selalunya membuat bedah siasat, selalunya memang tepat betul apa punca kematian, tetapi 24 jam lambatlah. Jadi saya mengingatkan mudah untuk kita melihat menoleh ke belakang dan dengan kadang-kali mudah-mudah untuk menuding jari terhadap pihak-pihak tertentu. Lalu saya tidak mengambil pendekatan itu, Timbalan Yang Dipertua. Saya mahu mengisi waktu yang ada ini mengingatkan kita dalam mendepani future pandemics,
Berlalunya COVID, pandemik COVID ini, kita perlu bersiap siaga mendepani pandemik yang bakal datang. Jadi justru kerana itu kita perlu belajar mengambil sebanyaknya. Jadi dalam nada itu dan dalam tujuan itu, dalam semangat itu saya berbicara tentang bagaimana kita harus mengambil iktibar itu. Tentunya saya perlu merakamkan kerja-kerja baik menteri dan mantan-mantan menteri dan semua yang terlibat, terutama yang dikatakan wira yang tidak disanjung dan didendang, the unsung heroes yang terlalu ramai untuk saya sebutkan. Apapun timbalan yang dipertua, saya mulakan dengan menyebutkan dalam konsep apa yang diistilahkan dalam perbuatan sebagai the preventable death, mati yang mampu dielakkan. Pelik bunyinya kan, tapi ini tidak terkait dengan persoalan i'tiqad, tetapi kalau kita lihat contoh negara kita ini ada 26,000 yang mati setiap tahun terkait dengan persoalan rokok dan rokok related diseases membawa maut secara peramatan, maksudnya tak patut mati lagi dah mati. Begitu jugalah dalam cases NCDs yang disebutkan oleh menteri sebentar tadi. Itu adalah cabaran besar di samping infectious disease yang datangnya mengejut, meninggalkan pun mengejut di episodik dan acute, tetapi lifelong cabaran NCDs atau penyakit-penyakit tidak berjangkit itu adalah jauh lebih bahaya. Saya ingin sebutkan betapa dalam hal ini, kalau saya sebutkan Public Health England, satu majalah Public Health menggunakan istilah ini kerana ada, kalau kita perhatikan, saya dengar timbalan menteri menyebutkan kita punya 37 kematian, sebenarnya kalau silap-silap dia boleh jadi 70 dan kita ada 5 juta cases positif, tapi silap-silap boleh menjadi 70. Pada waktu yang sama, the flip side of the argument timbalan menteri dan timbalan yang dipetua, andainya kalau kita telah mengambil segalanya dengan pendekatan yang benar-benar, sama ada persoalan yang kerap dibangkitkan, persoalan ketibaan dan arrival of vaksin dan juga non-therapeutic approach, yang mana FTTIS itu adalah juga sangat penting, tetapi tidak juga kita dapat lakukan dengan yang terbaiknya. Bermaksud apa timbalan menteri, timbalan yang dipetua, pelbagai kesilapan-kesilapan kita perlu kita belajar segera. Persoalan putting orders of vaksin itu satu hal, itu sudah pun kita ramai yang menyebutkan. Tetapi non-therapeutic intervention, FTTIS itu juga makan masa untuk kita menggunakan RTKAG. Bukan sebagai the golden standard untuk menentukan seorang itu positif atau tidak, tetapi untuk mendapat pasti supaya ia segera diisolasikan, supaya pada tahap dia infectious, dia tidak berada, dia di kuarantin. Itu makan masa hampir setahun untuk kita belajar untuk sampai kepada mengiktiraf bagaimana RTKAG itu dengan harga yang jauh lebih murah dan pantas untuk mendapat result keputusannya tidak kita gunakan. Itu satu lagi noktah yang penting untuk kita belajar daripada iktibar ini, timbalan yang dipetua. Saya terus menyebutkan tentang perkara seterusnya, hal tentang kewangan vaksin itu sudah ramai yang menyebutkan. Tetapi saya tahu kertas putih ini tidak banyak mendedahkan true cost, dan bagaimana juga Paman Niaga menjual kepada 6 negeri termasuk Selangor dengan harga yang tinggi. Saya soalan-soalan itu saya nak dengar jawapannya. Hal-hal kewangan yang tidak terdedah seluruhnya. Saya tahu NDA itu adalah satu yang wajib dipatuhi, tetapi saya kira kepada PAC dia tidak harusnya tidak boleh didedahkan. PAC satu badan yang punya constitutional power dan apa yang dikatakan sebagai kedudukannya yang local standardnya dalam institusi parlimen kita ini seharusnya diberikan maklumat itu supaya mereka dapat membuat penilaian yang kritikal dan yang tuntas, yang tepat. Jadi itu satu perkara yang saya ingin juga sebutkan. Yang selainnya minta Menteri jawab akan hal-hal yang terkait dengan persoalan kewangan tentang perolehan vaksin itu. Satu lagi untuk timbalan yang dipetua, hal terkait dengan pengalaman yang diistilahkan oleh WHO sebagai pendekatan whole of government approach. Whole of government dan saya juga menambah whole of society approach.
Di mana kita lihat negeri-negeri yang disebutkan tadi, Vietnam dan sebagainya, negara yang bukannya OECD, tetapi mereka menggemblengkan seluruh tenaga dan stakeholders, akhirnya dapat mengawal both mortality dan morbidity dengan begitu baik berbanding negara-negara yang maju. Kerana mereka punya whole of society, whole of government approach. Dengan kata lain, penggemblengan di peringkat negeri seharusnya diberikan ruang seperti mana yang YB Kuala Langat menyebutkan. Kami di Selangor contohnya, perlu diberikan ruang untuk perkongsian data, untuk kami buat data analytics, membuat prediction dan dapat mengawal sebelum datangnya vaksin. Kita dapat mengawal ledakan ataupun yang dikatakan sebagai ledakan-ledakan outbreak dengan begitu baik, andainya kita ada perkongsian data dan tambahlah dengan selangkah berbanding dengan MySejahtera. Semua itu tidak seharusnya berlaku pada datangnya pandemik yang akan datang, Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Akhir sekali dengan waktu yang ada ini, saya bergalih kepada persoalan yang dibangkitkan semua. Satu pada kesilapan dunia perubatan yang melihat kepada vaksin yang baru ni, sama ada mRNA ataupun vektor vaksin, semuanya preparationnya adalah IM, intramuscular injection. Hari ini Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin tegaskan bahawa sudah tampil 30 antara lain calon vaksin ini yang bersifat ataupun diberikan secara nasal. Nasal vaksin ini di sinilahnya kemasukan. Sebab itu semua vaksin tidak boleh mengatakan mereka boleh mencegah infeksi, kerana mereka hanya boleh menurunkan mortality dan morbidity. Sebab ia adalah sistemik dan immunity itu adalah immunity sistemik. Tetapi ini dia perkara yang saya minta supaya Malaysia turut sama dalam jajaran ini ataupun dalam pesuan sini untuk ada kita footprint dalam pembangunan nasal vaksin COVID dan yang lainnya, berpandukan teknologi platform supaya seperti CPD contohnya satu yang juga novel, yang perlu diberikan tumpuan. Dan kita ada National Vaccine Development Roadmap. Saya sedikit sebanyak terlibat dalam hal ini dengan satu startup in Switzerland, dan dengan tidak ada kepentingan mahukan Malaysia mesti memberikan investment dalam nasal vaccine COVID vaccine development ini. Sila kalau boleh diizinkan. Ini perkara yang penting, Timbalan di-Pertua. Semalam kita ada 10 minit, hari ini 7 minit je. Semalam tak bersidang. Lama kami tunggu 24 jam hampir. Sila, boleh ke saya gulung? Saya gulung ya. Sudah tamat, boleh masih sila. ada 3 lagi pembahas. Sila Indra Putra. Sila gulung sudah. Terima kasih. Saya nak tanya Tanjung Karang. Kuala Selangor. Jiran. Adakah Yang Berhormat juga melihat atau ada kegusaran tentang peranan dengan izin The Big Pharma dalam mempengaruhi perkembangan vaksin yang mungkin ada kalanya menyebabkan kita, bukanlah kita tu Malaysia, sebahagian warga dunia atau kerajaan tergelincir sedikit dalam membuat penilaian dan keputusan. Ya, sangat penting persoalan itu, Indra Mahkota ya. Sebab saya Indra Mahkota membangkitkan satu poin yang kalau dapat saya ulas dengan lebih baik kita izinkan timbalan menteri atau menteri jawab, kerana itu adalah satu yang menyinggung terkait persoalan medical nationalism, kalau tidak pun imperialism dalam erti yang baru, bagaimana negara-negara developing ataupun yang kurang maju diberikan marginalisation dari sudut bekalan itu. Akhir sekali timbalan yang di-Pertua, saya sebutkan awal tadi, saya mengambil pendekatan ini untuk sama-sama kita terlibat dalam memastikan parlimen ini akan menyemak imbang eksekutif, supaya apa yang menjadi cadangan dan cabaran dan cita-cita kita untuk membangunkan vaksin Malaysia ini perlu mengambil pendekatan yang paling terkini dan saintifik. Dan saya menegaskan di samping itu perlu juga yang dikatakan NCDC itu, the National Control dan Prevention of Diseases, dinilai. Itu saya nak tahu apa update-nya, kerana itu adalah satu agenda yang sangat baik.
dan juga begitu akhirnya saya ingin tekankan sekali lagi betapa whole of society adalah sangat penting untuk kita menggembelingkan seluruh tenaga keupayaan dan kebolehan ekspertis sama ada federal negeri dan juga pihak-pihak private dan juga badan-badan profesional yang lain. Terima kasih atas kesempatan ini Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apabila saya membaca kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19, kita dapat mengimbau kembali keadaan, situasi dan suasana yang kita hadapi pada tahun 2020. Pada waktu itu, COVID-19 datang menjengah kita tanpa pesan. Tidak ada negara di dunia menjangkakan bahawa satu pandemik besar akan berlaku. Tidak ada negara di dunia yang membuat persediaan untuk menghadapi pandemik ini. Dan jika kita ingat, kes pertama bermula dengan seorang pelancong yang masuk ke negara ini pada 25 Januari 2020. Itulah mulanya, pertama kalinya kita dapat kesan COVID-19 bertapak di bumi Malaysia ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam menghadapi situasi yang tidak pernah diharungi oleh sesiapa, bahkan dunia, maka kita menghadapi satu keadaan bahawa kita bermula daripada kosong. Sebab itu kita lihat pelbagai pendekatan yang kita cuba cari jalan. Bagaimanakah kita nak laksanakan? Dan kita lihat bahawa negara-negara di dunia mengambil pendekatan melaksanakan PKP sebagai contoh. Pada waktu itu tiada pendekatan lain. Masing-masing tak tahu macam mana nak buat. Maka kita laksanakan PKP pertama pada 18 Mac 2020. PKP pertama ini merupakan pertama kali dalam sejarah. Jika sebelum ini kita laksanakan perintah kawalan pergerakan di zaman komunis, sekarang dah tak ada komunis, tapi kita menghadapi satu ancaman yang lebih besar dan lebih sukar kerana kita tidak tahu di mana dan bagaimana pada waktu itu virus ini merebak. Sebab itu kita lihat bahawa kapasiti kesihatan kita pada waktu itu tidak bersedia. Kita tidak menjangka keperluan ICU yang begitu besar. Kita tidak menjangka kapasiti katil-katil di hospital yang diperlukan. Maka pada waktu itu pelbagai pendekatan disusun dan dibuat untuk memastikan kita dapat memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat Malaysia. Pada ketika itu kita lihat bahawa institusi-institusi ditutup. Saya selaku Menteri Kanan Pendidikan pada waktu itu, kita tutup sekolah. Kita tutup sekolah, kemudian kita buka sekolah. Jadi kita ingat bahawa setiap kali tutup ada yang marah. Setiap kali buka ada yang marah. Dan kita lihat dalam konteks itu juga pelbagai pendekatan yang kita buat ini tidak diterima oleh semua pihak. Namun sebagai kerajaan pada waktu itu kita cuba mencari pendekatan yang terbaik. Apakah yang paling baik untuk rakyat Malaysia? Dan jika kita lihat saudara Tuan Yang di-Pertua, sebelum datangnya vaksin ini merupakan satu tempoh yang amat-amat sukar. Sebab itu kalau kita baca kertas putih ini, kita lihat bagaimana Kabinet Jemaah Menteri pada waktu itu membuat keputusan supaya kita mendahulukan, memberi keutamaan kepada pembelian vaksin. Cabaran yang kita hadapi pada waktu itu ialah kita tahu bahawa vaksin ini dah siap pun tak siap lagi dalam proses nak buat. Tapi kalau dah ada pun vaksin, sama ada boleh digunakan ataupun tidak, kita tak tahu. Saya masih ingat pada waktu itu kita nak buat keputusan untuk masuk dalam COVAX Facility. Seperti mana yang disebut dalam kertas putih itu merupakan satu keputusan yang sukar. Nanti kita dah masuk dalam COVAX Facility, tak siap vaksin, that's it. Tak ada vaksin, that's it. Kita telah membelanjakan sejumlah wang untuk tujuan tersebut. Sebab itu jika kita lihat apa yang dijelaskan dalam kertas putih ini bahawa keadaan pada waktu itu semua orang nak cari vaksin. Seluruh dunia memerlukan vaksin. Dan apa yang paling penting adalah siapa dahulu, siapa cepat dia dapat. Sebab itu keputusan Jemaah Menteri pada waktu itu memberi tanggungjawab kepada Menteri Mosti dan juga Menteri Kesihatan untuk berunding dan menyelesaikan pembelian vaksin. Saya masih ingat kita berbincang, kita risau nanti apa yang berlaku, macam mana nak buat.
dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin buat keputusan, ya ada risiko kalau vaksin ini tak jadi, tapi kalau vaksin ini jadi, kita lambat, maka negara kita akan ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain. Sebab itu keputusan dibuat untuk kita membeli vaksin dan kita lihat bahawa ini merupakan satu keputusan yang tepat. Saya secara peribadi melihat bagaimana ijtihad seorang pemimpin telah membolehkan kita membawa keluar Malaysia daripada pandemik COVID-19. Tuan Yang di-Pertua, jika kita lihat selepas perundingan pertama untuk mendapatkan vaksin, kita lihat pada fasa pertama vaksin, jumlah yang diterima itu terlalu sedikit, maka perlu diberi keutamaan. Dan alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan sebab itu kita lihat pelaksanaan PICK, Plan Imunisasi COVID Kebangsaan, PIK itu telah dilaksanakan dengan cukup cemerlang, bermula dengan kumpulan dewasa, diteruskan dengan kumpulan remaja dan diteruskan juga pula dengan kumpulan kanak-kanak. Sebagai Menteri Pendidikan pada waktu itu, kita sentiasa duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan. Nak tengok vaksin sampai bila? Sampai tahap itu. Kadang-kadang dapat berapa ratus ribu dos, cukup ke tidak nak mulakan? Nak mulakan dengan tingkatan berapa? Bila sekolah rendah nak mulakan dengan tahun berapa? Sampai ke tahap itu, di pihak kerajaan pada waktu itu mengusahakan yang terbaik untuk memastikan rakyat mendapat yang terbaik. Sebab itu, saudara Tuan Yang di-Pertua, apabila disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang saya kongsikan di sini, anuar dedah perolehan vaksin tanpa persetujuan peguam negara. Ini disebut oleh Perdana Menteri dalam berita harian ada ini saya kongsikan 8 Februari 2023. Dan kita lihat dalam usul yang dibacakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, saya baca usulnya bahawa Dewan ini mengambil maklum bahawa perjanjian yang ditandatangani telah melalui proses semakan dan nasihat dari Jabatan Peguam Negara. Jadi siapa nak minta maaf ini? Ya, telah memberi gambaran bahawa seolah-olah perkara pembelian vaksin ini tidak dibawa melalui Peguam Negara, tapi dalam usul yang dibentangkan sendiri oleh Timbalan Menteri Kesihatan jelas bahawa dikatakan perkara ini telah dibawa kepada Peguam Negara. Sebab itu, apakah pengajarannya daripada apa yang berlaku pada hari ini? Kita boleh lihat bahawa dalam konteks ini, ya, segala apa yang berlaku dalam tempoh krisis ini pengajaran bukan untuk kita sahaja, untuk seluruh rakyat Malaysia. Dalam tempoh krisis, kita akan lihat pelbagai tuduhan, pelbagai sasaran, pelbagai keji, kata maki dikeluarkan pada kerajaan pada waktu itu. Tapi kerajaan pada waktu itu tidak cepat koyak. Dan kita lihat bahawa kita mengambil pendekatan yang profesional kerana keutamaan pada waktu itu adalah untuk membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Sebab itu walaupun kita lihat paguh, ada yang kata paguh ini bapa PKP sebagai contoh. Tanpa PKP itu sendiri kita boleh lihat kesannya akan menjadi lebih besar pada Malaysia. Namun begitu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh sedikit apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sibuti Timbalan Menteri Kesihatan dalam ucapan beliau. Ini saya nak rakyat Malaysia di luar sana dengar sendiri apa yang ditulis oleh Yang Berhormat dalam ucapan Yang Berhormat Sibuti, disampaikan bahawa Tuan Yang di-Pertua, sikit lagi ya. Tuan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya ingin saya simpulkan bahawa kerajaan Malaysia telah berjaya menguruskan pandemik COVID-19 menerusi pendekatan multi-strategi. Penglibatan pelbagai kementerian dan agensi telah memainkan peranan penting dalam membantu memerangi penularan wabak COVID-19. Salah satu faktor penting kejayaan ini adalah proses pengurusan perolehan vaksin COVID-19 yang memberikan keutamaan kepada akses vaksin bagi memastikan bekalan vaksin dapat diperoleh dengan kadar segera demi menyelamatkan nyawa rakyat. Saya ingin contoh, ada yang berkata ada vaksin yang tak diguna pakai, tak boleh pakai. Pada waktu itu saya masih ingat perbincangannya apa yang akan berlaku sekiranya COVID-19 ini berterusan.
Sebab itu kita beli pada waktu itu masih ingat kita beli jumlah vaksin yang mencukupi bagi memastikan kalau perkara ini berterusan vaksin itu ada tersedia. Namun begitu apabila ekonomi telah dibuka, apabila rakyat telah boleh bergerak tanpa memerlukan vaksin kad, maka permintaan untuk booster dose telah berkurangan. Sebab itu saudara-saudari, daripada kertas putih ini kita dapat melihat bahawa walaupun negara telah melalui satu tempoh yang amat sukar dalam sejarah negara, pada waktu itu Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muda Yassin, pimpinan Paguh telah berjaya membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Dan apa yang paling penting adalah untuk saya menasihatkan sedikit, 1 minit saja lagi, menasihatkan kerajaan pada hari ini supaya bertindak sebagai sebuah kerajaan bukan pembangkang. Saya ingin menyampaikan rasa sedih pegawai-pegawai kesihatan sebagai ahli Parlimen Putrajaya berjumpa menceritakan apabila dah selesai pandemik macam-macam disiasat seolah-olah kami ini membuat salah, perolehan itu tak kena, vaksin tak kena dan sebagainya. Sedangkan bagi mereka ada yang menangis pada waktu susah tersebut, waktu mayat bergelimpangan, mereka frontliners inilah yang berada di depan tanpa memikirkan tentang hal lain. Sebab itu saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pihak kerajaan lebih berhati-hati, tak perlu membuat pernyataan seperti ini sebelum adanya bukti yang jelas. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Betong. Terima kasih Puan Timbalan Yang Dipertua kerana peluang yang diberi untuk Betong sama-sama terlibat dalam membahaskan kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19. Puan Timbalan Yang Dipertua, apa yang kita lalui semasa pandemik yang bermula dari tahun 2020 adalah seperti melalui satu jalan yang tiada siapa pernah lalui. We are going through a road no one has travelled dengan izin. Oleh itu, kertas putih ini bukan untuk kita menyalahkan sesiapa, tetapi untuk mengambil pengajaran bagaimana kita dapat menyediakan diri sekiranya isu kesihatan yang serupa melanda dunia ataupun negara pada masa yang akan datang. Dari pengalaman pengurusan COVID-19 yang lepas, maka amat penting untuk mendokumentkan semua proses pengurusan COVID-19, termasuklah proses perolehan, supaya ia menjadi panduan pada masa depan sekiranya negara berhadapan dengan situasi pandemik yang seumpama ini, supaya wang rakyat dibelanjakan dengan telus dan berhemat. Kerajaan menerusi jawatan kuasa jaminan akses kepada vaksin COVID telah bersetuju agar program imunisasi COVID kebangsaan diteruskan supaya seramai mungkin penduduk dapat diberikan vaksin COVID-19 bagi melindungi diri daripada jangkitan teruk. Secara keseluruhannya, proses perolehan vaksin COVID-19 ini telah berjaya membantu mencepatkan program vaksinasi COVID-19 sehingga mencapai tahap imuniti kelompok lebih awal, iaitu pada September 2021 berbanding sasaran awal Februari 2022. Laporan perolehan vaksin COVID-19 telah dibentangkan oleh PAC pada sesi yang lepas. Mengikut laporan tersebut, ianya dibuat secara teratur dan berpuas hati dengan harga perolehan vaksin daripada pelbagai portfolio oleh kerajaan. Dengan pemetengan kertas putih ini, walaupun ianya bersifat akademik, tetapi penting sebagai pengajaran untuk kita siap siaga menghadapi apa bentuk wabak atau isu kesihatan yang serupa di masa hadapan. Betong juga menghargai usaha kerajaan pada saat genting untuk memfokuskan untuk menyegerakan perolehan vaksin COVID-19 kerana setiap nyawa rakyat Malaysia adalah begitu berharga dengan tidak mengambil ringan aspek keselamatan, keberkesanan serta kestabilan vaksin tersebut. Secara keseluruhannya, saya percaya kerajaan sudah sedaya upaya ketika itu berunding untuk mendapatkan yang terbaik walaupun tiada kuasa tawar-menawar disebabkan permintaan yang tinggi di seluruh dunia seperti yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berucap terlebih awal. Timbalan Yang Dipertua, keberkesanan vaksin dan proses pemberian vaksin yang cekap, teratur dan berkesan juga telah menyumbangkan kejayaan melalui PICK. Tanpa PICK, jumlah kes COVID dijangka
akan mencecah lebih daripada 10 juta ataupun 2 kali ganda daripada kes sebenar yang telah dilaporkan. Peningkatan kes akan menyebabkan kes kemasukan ke hospital meningkat sehingga mencecah 1.51 juta bersamaan dengan 1.7 ganda, dan pada masa yang sama bilangan kes kematian juga menunjukkan peningkatan 67,000 bersamaan dengan 1 kali ganda daripada kes sebenar yang dilaporkan pada akhir tahun 2022. Sarawak antara yang terawal mencapai kejayaan pemberian vaksin COVID-19 pada tahun 2021 dan mempunyai kadar tertinggi dalam MySejahtera menerima vaksin COVID-19. Saya lihat ianya dapat dilakukan dengan kewujudan Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak SDMC di bawah Timbalan Premier Sarawak. SDMC pada peringkat awal lagi sebelum MySejahtera diwujudkan telah menggerakkan dan memberi kuasa kepada Jawatankuasa Bencana di setiap bahagian di Sarawak, di mana pejabat residen, pejabat daerah, ketua masyarakat dan ketua kaum untuk menyenaraikan serta mendaftar semua penduduk di kawasan masing-masing yang layak untuk menerima vaksin. Pada masa itu kita mempunyai lebih 80% penduduk dewasa yang layak sebelum kerajaan melancarkan MySejahtera secara permohonan di atas talian. Dengan bantuan KKM Putrajaya, masa itu kita dapat buat penyelarasan pendaftaran secara manual kepada online dan menyelaraskan dengan aplikasi MySejahtera dan menyediakan jadual untuk mereka dibuat temujanji untuk pemberian vaksin. Puan Timbalan yang kedua, pada 16 Ogos 2021, kadar kumulatif pemberian dos vaksin di Malaysia bagi dewasa yang layak ialah 47.2%. Sarawak sebanyak 81.5%, di belakang wilayah Persatuan Labuan sebanyak 89.3%. Mengambil kira muka bumi Sarawak yang luas dan penduduk yang tersebar luas, maka SDMC telah menubuhkan banyak pusat pemberian vaksin PPV Mega di kawasan bandar, PPV bergerak, PPV swasta di kawasan terpencil dan juga PPV awam di hospital dan klinik awam. Dengan ini Sarawak berjaya merekodkan kadar pemberian vaksin yang tinggi dan sekaligus membantu Sarawak masuk ke fasa endemik lebih awal. Bila darurat ditamatkan pada Ogos 2021 dan memberi laluan kepada Sarawak untuk mengadakan pilihan raya negeri pada bulan Disember 2021, Sarawak telah mencapai kadar pemberian vaksin lebih 80%. Maka terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan pada masa itu kerana turut membantu. Bayangkan jika Sarawak tidak mencapai kadar tersebut semasa PRN 21, bukan hanya Sarawak tetapi seluruh negara akan berisiko. Kita lihat selepas pilihan raya negeri tersebut, walaupun kes harian COVID masih meningkat akibat kes yang melibatkan varian Delta, tetapi kadar kematian telah menurun. Ini adalah kerana kadar pemberian vaksin yang tinggi, sumbangan dan sokongan semua pihak yang luar biasa ke atas kadar pemberian vaksin yang tinggi telah memberi laluan kepada Sarawak masuk ke fasa endemik. Puan Timbalan yang Pertua, semua ini boleh dicapai oleh SDMC. Semua ini tidak boleh dicapai oleh SDMC tanpa sokongan Kerajaan Sarawak, antaranya menyediakan belanja untuk membayar hotel, tempat kuarantin, perkhidmatan tambahan untuk menghantar vaksin ke luar bandar, tempat terpencil menggunakan kenderaan 4 roda, bot dan helikopter, tempat-tempat kuarantin dan juga Hospital Medan bagi mengurangkan bebanan pesakit di Hospital Kuching, Sibu dan Miri, dan juga ujian COVID-19 dengan menambah kapasiti ujian dari 2,500 hingga 6,000 ujian sehari. Timbalan Yang Pertua, dengan ini Betong juga ingin menyarankan di atas pengalaman yang kita lalui agar KKM terus menyelesaikan isu kekurangan pegawai perubatan di hospital dan klinik di Sarawak dan juga menyediakan peruntukan bagi menangani isu kesakan katil pesakit di hospital kerajaan dan menyediakan peruntukan untuk naik taraf baik pulih atau bina baru klinik di luar bandar Sarawak serta menambah baik isu perhubungan dan jaringan klinik di luar bandar. Ini untuk memberi perkhidmatan kesihatan yang lebih baik kepada rakyat dan menambah baik tahap kesediaan kita untuk menghadapi apa saja kemungkinan dan apa juga bentuk penyakit dan wabak di masa hadapan. Sedikit lagi, Timbalan Yang Pertua, maka memandangkan masa telah tamat, jadi untuk akhirnya Betong juga senada dengan rakan-rakan lain agar Malaysia turut mewujudkan fasiliti penghasilan vaksin sendiri bagi hadapi apa-apa jenis pandemik di masa hadapan. PAC dalam laporannya telah menyatakan perolehan vaksin telah mematuhi segala prosedur. Maka Betong ingin mengetahui adakah
Kandungan kertas putih vaksin menggariskan cadangan serta hala tuju untuk Malaysia menghasilkan vaksin tempatan. Maka dengan kesempatan ini juga betul ingin merakamkan penghargaan kepada semua frontliners dan seluruh anggota KKM yang telah bertungkus lumus menjalankan tugas semasa fasa pandemik yang lalu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Betong. Saya jemput Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia, orang muda, supaya sentiasa tawaduk untuk menghadapi kehidupan yang mencabar walaupun KWSP belum dapat lagi. Yang Berhormat Speaker, umum mengetahui bahawa ni sikit saya jarang baca, tapi ini saya kena baca sikit nak bagi tahu. Yang pertama sekali, PKP telah diumumkan pada 18 Mac 2020 dan selepas itu kita dapati WHO telah mengisytiharkan COVID ini merupakan pandemik global pada 11 Mac dan kita memperkenalkan PKP pada 18 Mac. Jadi saya nak ambil kesempatan ini sekali lagi kepada rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, iaitu kita nak ucap terima kasih kepada semua anggota kerajaan dan frontliners di atas pengorbanan anda, merisiko nyawa anda semasa menangani pandemik COVID-19. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri pada masa tersebut, Yang Berhormat Datuk Ismail Sobri, anggota Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri ketika pandemik COVID-19 masih berada pada tahap kritikal. Walaupun beliau sibuk dan bertukar lomos mempengusikan mesyuarat jawatankuasa khas COVID-19, tetapi beliau tetap bersemangat membusanakan baju yang berwarna-warni yang melambangkan keharmonian dan keceriaan kehidupan rakyat Malaysia di saat kita semua menghadapi ujian pandemik yang cukup hebat. Terima kasih juga tidak kepada Datuk Seri Azam Baba, Kari Jamaluddin dan juga Ketua Pengarah Kesihatan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Nur Dr. Haji Nur Hisham Hamdullah. Selepas itu PAC telah mengadakan mesyuarat dan pada mesyuarat dan mereka telah mengeluarkan 500 muka surat laporan dan Ipoh Timur pada itu menjadi pengurusi dan termasuk ahli salah seorangnya daripada Pematang Pau yang sekarang bukan ahli parlimen, dan mereka telah mengesahkan bahawa pemberian vaksin berkenaan dibuat secara teratur. Keputusan itu diumumkan sendiri oleh beliau. Dan pada masa itu kita dengar beberapa komen, di antaranya komen daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham yang menyebut kalau kita beri komen itu mengenai isu perolehan vaksin COVID-19 akan undermining, merendahkan kredibiliti bukan KKM tetapi PAC. Kalau PAC sudah bagi satu pandangan, maka selesailah. Tapi kalau kita nak persoal, kita kena soal PAC dan ini adalah tidak wajar kita berbuat demikian. Yang Berhormat Speaker, yang pertama sekali, laporan kertas putih ini untuk membentangkan secara keseluruhannya apa yang berlaku, dan walaupun kita PAC telah bermesyuarat dan telah memutuskan, telah menerima, tapi kita buat kertas putih untuk kita bentangkan. Tapi kertas putih ini ialah perkara yang kerajaan tulis. Ada perkara yang kerajaan tak tulis. Kena masuklah sebab dia kertas putih. Benda yang putih itu boleh masuk macam-macam benda-benda lain untuk diputihkan lagi supaya jadi putih. Maka di antaranya saya nak ambil, kalau Yang Berhormat masih ingat, Speaker masih ingat saya percaya. Yang Berhormat masih ingat